Sebenarnya selepas daripada ialah itu contoh yang kita refer lah sebagai umat Islam, sebagai Rasulullah SAW. Tapi kalau kita nak refer, kita tengoklah ini sebagai, bukan saya nak kata dia ini kita ambil dalam konteks yang bukan dalam konteks kehendak Islam itu, tetapi sebagai contoh sajalah apa yang saya nak katakan. Kita lihat seorang pemimpin yang antara perkara yang saya tengok kenapa vizi itu boleh mempengaruhi rakyat, sebagai contoh ialah ada pada Nelson Mandela. Ini ingin faham, tadi saya kata dalam konteks Islam, tetapi saya nak cerita di sini bagaimana seseorang yang clear vision itu mampu merubah bukan sahaja negaranya, malah seluruh dunia tentang konsep apartheid yang diperjuangkan. Dan beliau clear vision ini dan betul-betul orang kata yakin dengan vision ini, menyebabkan beliau mampu berhadapan dengan pelbagai risiko. Itu dalam konteks clear vision, tetapi dalam konteks realiti Islam selepas daripada Rasulullah SAW dengan khalifahnya, kita pelbagai-bagai zaman Uthmaniyah, bagian Abbasiyah dan sebagainya itu menampakkan bagaimana kekuatan tentera Islam yang didasarkan kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu Wa Taala mampu melahirkan satu ummah yang menguasai 1/3 dunia. Bagi saya ini satu, dan mampu melahirkan ahli-ahli falsafah melalui cendekiawan, mampu melahirkan satu sistem pemerintahan yang mampu nak mengawal 1/3 daripada dunia. Ini bukan satu perkara yang mudah. Dan ini satu perkara yang harus dikaji balik oleh pemimpin hari ini. Bagaimana generasi umat Islam telah berjaya memerintah dunia hari ini 1000 tahun lebih. Jadi kenapa kita melihat itu? Sebab ini kita melihat sistem-sistem atau pemikiran-pemikiran daripada Barat yang memawarkan idea-idea yang berasaskan kepada bukan kepada ketuhanan, tetapi kepada kehendak manusia. Hanya semata-mata kehendak manusia, yang mana kita tahu perkara itu hanya akan merosakkan nilai kemanusiaan itu sendiri. Jadi bagi saya ini contoh dah banyak dalam sejarah umat Islam. Jadi kalau kita nak katakan contoh spesifik itu, boleh saja kita namakan pemerintah Islam sejak zaman Umayyah, Muawiyah lagi sampai ke Abbasiyah, sampai akhirnya pada Uthmaniyah. Jadi itu adalah contoh-contoh yang, tetapi kalau kita nak ambil contoh mutaakhir selepas jatuh kerajaan Uthmaniyah, bagi saya tidak ada dalam konteks realiti Islam yang kita kehendaki itu. Sebab itu hari ini tugas kita sebagai umat Islam ialah bagaimana nak membalikan balik, bagaimana oleh kepimpinan Islam sebagaimana yang telah dibuat oleh para sahabat dan para tabi'in 1000 tahun, 1400 tahun yang lebih itu, untuk kita kaji dan kita korek balik semua nilai-nilai yang dibawa oleh pemerintahan dahulu yang ada sebenarnya tersimpan, yang perlu dibincangkan kembali dalam konteks realiti hari ini. Jadi itu pada pandangan saya lah bagaimana kalau kita nak kata sebagai contoh yang